Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Engku Ahmad Zaki bin Engku Alwi ingin berkongsi bersama dengan tuan-tuan dan puan tentang satu tajuk yang berkaitan tentang Saqifah Bani Sa'idah. Jadi apabila tuan-tuan dan puan pergi ziarah di Madinah Al-Munawwarah, antara satu tempat bersejarah yang patut dilawati dan diziarahi oleh tuan-tuan dan puan ialah Saqifah Bani Sa'idah. Saqifah itu ialah serambi beratap, iaitu merupakan satu bangunan beratap yang digunakan oleh kaum Ansar sewaktu ketika dahulu sebagai tempat pertemuan dan perbincangan dan juga tempat permesyuarat tentang isu-isu yang berlaku di Madinah pada ketika itu. Sekarang ini Saqifah Bani Sa'idah terletak berhampiran dengan Pasar Lama Madinah dan boleh dilawati melalui pintu 15. Jadi itu kedudukan terkini. Yang sekarang ini kerajaan Saudi telah menjadikan tempat itu sebagai taman yang dipenuhi dengan telaga dan bunga-bungaan sebagai suatu tempat istirahat untuk jemaah-jemaah yang berada di sana. Jadi apabila tuan-tuan dan puan ziarah ke Saqifah Bani Sa'idah, maka tuan-tuan dan puan sewajarnya mengenang dan mengimbas kembali kaum Muhajirin dan juga Al-Ansar. Ia telah bersepakat untuk melantik khalifah yang pertama selepas daripada wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekembalinya daripada haji wada', Rasulullah telah sakit. Jadi dalam pada itu Rasulullah telah berada di rumah isterinya Maimunah. Rasulullah meminta daripada isterinya untuk berada di rumah Aisyah. Jadi dalam tempoh 10 hari itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengarahkan kepada sahabat karibnya iaitu Sayyidina Abu Bakar untuk menjadi imam kepada solat berjemaah di masjid. Jadi dalam tempoh itu Rasulullah kadang-kadang dia melihat daripada tirai, daripada tabirnya mengikuti solat jemaah yang dilakukan oleh sahabat-sahabatnya yang berimamkan Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan gering, baginda telah memanggil anaknya Fatimah. Kali pertama berbisik, tiba-tiba Fatimah menangis. Kemudian kali kedua berbisik, tiba-tiba Fatimah tersenyum. Setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Fatimah mendedahkan mengapa kali pertama dia menangis, kerana ketika itu dikhabarkan oleh ayahandanya bahawa baginda akan pergi meninggalkan dunia. Kali yang kedua bisikannya itu, Fatimah dia tersenyum kerana baginda telah memberitahu kepada anaknya Fatimah bahawa Fatimah adalah ahli keluarga pertama yang akan menyusul ayahnya ke alam baqar. Selepas daripada itu, Sayyidina Abu Bakar telah menyampaikan suatu berita sedih kepada umat Islam, mengisytiharkan tentang kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan yang masyhurnya, sesiapa yang menyembah Muhammad, ketahuilah bahawa Muhammad telah mati, dan sesiapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahawa Allah itu maha hidup dan tidak pernah mati. Sayyidina Abu Bakar pun membacakan ayat, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'un qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a sayajzillahu syakirin. Pada mulanya para sahabat tidak dapat menerima berita kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah daripada Abu Bakar membacakan ayat, barulah para sahabat boleh terima iaitu berita kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi Sayyidina Umar Al-Khattab yang tidak percaya dengan berita kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditenangkan dan dibujuk oleh Sayyidina Abu Bakar sehingga Sayyidina Umar dapat menerima berita tersebut. Para sahabat sedang sibuk menguruskan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dalam keadaan itu tiba-tiba sampai kepada pendengaran mereka iaitu kaum Al-Ansar sedang melakukan perjumpaan dan permesyuarat di Saqifah Bani Sa'idah. Ketika itu kaum Al-Ansar sudah pun bersepakat untuk melantik Sa'ad ibn Ubadah sebagai pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar bersama dengan sahabat-sahabatnya pergi ke Saqifah Bani Sa'idah untuk melihat apa yang berlaku di sana. Sayyidina Abu Bakar pun menyampaikan satu ucapan kepada kaum Al-Ansar, iaitu kami kaum Muhajirin adalah merupakan umat yang pertama sekali beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersama-sama dengan Rasulullah mengharungi berit ketir dakwah
Dan kamilah yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Dan kamilah yang bersama-sama dengan Rasulullah untuk menegakkan kalimat Allah. Kemudian setelah daripada ucapan itu, barulah kaum Ansar dapat menerima. Kemudian setelah daripada itu, Sayyidina Umar pun datang memberitahu kepada kaum Ansar, marilah sama-sama kita berbai'ah kepada Sayyidina Abu Bakar yang merupakan sahabat yang paling akrab dengan Rasulullah, sahabat yang telah dilantik sebagai imam oleh Rasulullah. Jadi marilah sama-sama kita berbai'ah kepada Sayyidina Abu Bakar. Dengan ucapan daripada Sayyidina Umar itulah, maka semua sahabat daripada golongan Muhajirin dan juga golongan Ansar semuanya berbai'ah untuk menjadikan Sayyidina Abu Bakar iaitu sebagai pengganti kepada Rasulullah sekaligus sebagai khalifah yang pertama untuk memimpin umat Islam selepas daripada kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulan daripada apa yang telah saya kongsikan tadi, Saqifah Bani Sa'idah adalah merupakan tempat yang penuh dengan sejarah, di mana kita melihat tadi bagaimana golongan Ansar dan Muhajirin dia bersatu di dalam mencari satu penyelesaian siapakah khalifah selepas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ni kita melihat bagaimana tempat itu telah menjadi suatu tempat didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengambil wuduk daripada telaga yang terdapat di taman tersebut. Suatu tempat yang wajar kita kenang, wajar kita imbas kembali kepada sejarah perkembangan Islam satu ketika dahulu, iaitu selepas daripada kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cakap inilah sahaja perkongsian saya, iaitu Engku Ahmad Zaki bin Engku Alwi. Maka dengan kalimah yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.